Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه waj'alna minar rasyidin Allahumma amin. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Sidang hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita memulakan halaqah ilmu pada pagi ini dengan ummul kitab. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya buat kita semua dan Allah memberikan keampunan untuk seluruh arwah yang lebih dahulu meninggalkan kita, dan Allah memberikan kesembuhan buat mereka yang sakit di kalangan kita, dan Allah memberikan kemudahan untuk segala kerja buat kita. Ala hazihi niyyah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan seluruh pegawai-pegawai Masjid Jami' Tunku Abdul Rahman Putra, Ashabul Fadilah, tuan-tuan ustaz, para alim ulama, tuan-tuan haji, perempuan hajjah, saudara-saudari sidang hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setinggi-tinggi rasa syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Taala
yang masih memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk terus melakukan pengimarahan di dalam bulan Sya'ban yang penuh dengan barakah ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban ini, di dalam bulan Nabi-Mu ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami untuk bertemu dengan Ramadan yang hanya dalam tinggal beberapa hari sahaja lagi. Kalau ikut kiraan jam TV itu, lebih kurang dalam 25 hari sahaja lagi, insya-Allah Allah Ta'ala memberikan nikmat Ramadan buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua akan dapat mengimarahkan dengan sebaiknya peluang yang Tuhan berikan dan anugerahkan itu nanti, insya-Allah. Maka kesempatan pada pagi ini saya melanjutkan perbincangan menerusi tafsir surah Yasin, dan kita masuk kepada ayat 48. Kita masuk pada ayat yang ke-48, firmanullah yang berbunyi, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, bilakah perjanjian ataupun hari kiamat ini akan berlaku? Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat 48 ini tuan-tuan masuk dalam satu bab ataupun satu topik yang dimuatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, iaitulah episod bagaimana orang-orang kafir mendustakan hari kebangkitan. Dalam banyak-banyak babak yang ada dalam surah Yasin itu, ayah ibu sekalian, plot-plot cerita dia, salah satu plot ialah bagaimana golongan kafir di zaman Nabi SAW itu menolak, bahkan mendustakan, tak percaya tentang hari kebangkitan yang disebutkan dalam ayat ini sebagai al-wa'du. Hari yang kamu duk janji-janji itu Muhammad, bila? Dan dalam surah Yasin bukan sekadar ayat 48 yang memaparkan cerita orang kafir dengan begitu bongkak dan sombong mendustakan hari kiamat. Satu lagi ayat, kalau tuan-tuan boleh buka depan sikit, ayat 78. Ayat 78 pun sama juga. Bagaimana perangai dan tabiat orang kafir ketika mana mereka tak percaya tentang hari kiamat. Ayat yang ke-78, firmanullah, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Itu ayat 78. Nak habis dah. Nah, ayat yang habis dah. Ayat yang kita baca tadi, ayat 48, 30 ayat selepas itu, sekali lagi orang-orang kafir menunjukkan sikap dan kaedah mereka menolak tentang kebangkitan, tentang wujudnya hari kiamat. Dan para ulama membahaskan ayat 48 yang kita nak tengok pada pagi ini, bagaimana mereka menolak dengan nada mengejek, dengan menganjing, dengan, tengoklah, seolah-olah mereka saja buat tanya, bilakah hari kiamat yang handuk janji-janji ni Muhammad? Nada dia macam tu. Tapi pada ayat 78, nadanya tuan-tuan, nadanya adalah melakukan perumpamaan. Mereka lebih tunjuk pandai di hadapan Nabi SAW. Sebagai contoh dalam Asbabun Nuzul ayat 78, Asbab Nuzul ayat 78, Ikrimah, Mujahid, Urwah Az-Zubair dan juga As-Suddi dan Imam Qatadah kata, seorang lelaki kafir main jumpa Nabi SAW. Lelaki ini bernama Ubay bin Khalaf. Dia pergi depan Nabi. Kemudian di dalam tangan dia itu tuan-tuan beberapa tulang temulang usang yang dah pun hancur dan rapuh.
Dia bawa benda tu sebagai sampel depan Nabi. Dan dia nak buat satu eksperimen. Konon-kononnya dia ni pandai depan Nabi. Dia bawa sampel tulang tu. Kemudian dia pergi dekat Nabi. Dia perancak tulang tu. Lantas dia buang dan taburkan ke udara. Angin pun tiup, pi debu-debu tadi berterbangan entah pi ke mana. Dia tanya satu soalan perumpamaan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, apakah engkau menyangka Tuhan yang hang sembah ni boleh membangkitkan debu-debu tulang ni semula? Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa ni yang akan boleh menghidupkan semula tulang-tulang al-'izam wa hiya ramim, sedangkan tulang-tulang itu telah pun hancur luluh lantak. Ini uslub pertanyaan dalam bentuk perumpamaan. Baik. Maka para ulama kita mengambil satu kaedah tadabbur dan juga pendekatan pada kali ini, bagaimana mereka cuba untuk menjawab kedua-dua persoalan tersebut. Dan pagi ini kita balik kepada ayat 48, firmanullah, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Mereka bertanya secara mempersendakan Nabi, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanji-janjikan itu? Jika betul engkau ni adalah orang yang benar, kami duk tunggu lama dah. Maka bagaimana respon dan juga Allah Ta'ala ajak kepada Nabi untuk jawab soalan ini? Allah Ta'ala sendiri ajak dan jawab persoalan ini tuan-tuan dalam surah yang sama. Pagi ini tuan-tuan kena buka, selak, belek, muka surat lain, patah balik muka surat ni, exercise sikit pada pagi ini. Macam mana Allah Ta'ala jawab persoalan ayat 48? Tuan-tuan tengok ayat surah Yasin bermula ayat 66 hingga ayat 68. Cuba buka. Hak mana ada teks surah Yasin boleh buka. Yang ada aplikasi Quran Android boleh daripada boleh pergi ke muka surat tertentu. Jawapan kepada persoalan bila kiamat ini Allah Ta'ala tak jawab direct. Tuhan tak bagi tarikh exactly. Tuhan tak bagi masa yang tetap. Tapi Allah Ta'ala jawab sesuai dengan cara orang hak tanya tu. Hang tanya dalam keadaan mengolok-ngolok, hang tanya dalam keadaan mempersenda, hang tanya dalam keadaan nak menganjing. Tuhan jawab pada ayat 66, 67 dan juga 68. Kan? Intisari jawapan Allah pada 3 ayat itu dalam surah Yasin juga. Yang pertama, Tuhan nak jawab kepada orang yang duk sibuk tanya kiamat ni bila. Yang pertama, Allah Ta'ala kata, hang tak gaduh tunggu kiamat tu bila. Kalau kami nak, mata hang yang boleh celak pada hari ni, lala ni pun kami boleh hilangkan penglihatan itu. Terus duk tanyalah kiamat ni bila. Mudah sangat untuk kami jadikan. Hang yang boleh tengok pada hari ni, kalau kami nak, kami boleh butakan terus. Itu cara Tuhan jawab. Ayat 67, Allah Ta'ala kata, hang tak sedut sembang tanya kiamat ni bila. Kalau kami nak, hang yang cergah pada hari ini, kami boleh jadikan manusia yang kaku. Nak pergi mana pun tak boleh. Waktu tu hang tunggu kiamat. Seolah-olah macam tu. Cara Tuhan jawab tu sesuai dengan kawan hak tanya. Kan? Hang samsing, kita jawab pun samsing dengan dia juga. Hang kuajak, jawab lebih biadab daripada dia. Biar dia reti. Ada hari Jumaat, ada hari Sabtu. Ada hari Selasa, ada hari Rabu. Kalau tidak, dia buat terjai ikut dan saja. Orang ni kena ajak macam tu. Sebab Tuhan tunjuk pada 66, 67, 68. Ayat 68, Tuhan nak bagi tahu kata, hang tak usah sembanglah kiamat tu bila. Hang tu, kami dah ubah fasa kehidupan kamu. Sikit. Hang tak perasan kah?
Duk sembang nak tanya kiamat. Dulu hang kecil saja. Lah ni hang berdewasa. Satu masa nanti hang akan kembali tua. Peredaran masa tu, hang boleh tahan ke? Hang boleh halang ke? Nak duk peringkat umur kecil, daripada kecil saja tak mau pergi tua-tua. Hak tu pun tak boleh nak halang. Sembang duk tanya kiamat tu bila. Macam tu. Baik, kita akan pergi satu-satu. Bagaimana uslub jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya beritahu tadi, ketika orang kafir menanya kepada Nabi SAW, mata hadzal wa'du, bilakah kiamat nak main ni? Tuhan jawab pada ayat 66. Kita buka ayat 66 pada pagi ni. Dia akan skip macam tu. Nanti kita akan patah balik. Cuma saya nak bagi tahu konsep tadabbur pada pagi ni, bagaimana ayat Quran menjawab persoalan semasa dalam Quran tu dengan ayat lain. Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Okey? Kita tengok pada ayat 66. Apa bunyi ayat 66? Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Ayat 66. Apa maksud ayat 66? Kalau kami naklah, Tuhan kata, kalau kami kehendaki, benar-benar kami mampu untuk menghapuskan, latamasna, kami boleh hapus penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlumba-lumba mencari jalan keluar, maka bagaimanakah mereka akan dapat melihat? Tuhan jawab kaedah macam tu. Atau sudut tanya kiamat tu bila, wahai manusia, buat persiapan, jangan duk sibuk tanya. Kalau kami nak tunjuk, mudah sangat bagi kami nak jadikan kiamat tu. Lala ni pun Nabi sebut dalam sebuah hadis, lama dah Nabi sebut hadis ni, ketika Allah Ta'ala mengarahkan kepada seorang malaikat yang namanya Israfil untuk meniup sangkakala. Malaikat yang besar di sisi Allah, Tuhan bagi satu mandat dan tanggungjawab yang besar kepada dia. Tugas kamu meniup sangkakala. Tak tiup lagi. Tapi Rasulullah kata, dia telah pun bersiap siaga meletakkan trompet itu di mulut dia. Duk lagu tu lah. Mau Tuhan kata on saja, pam, dia tiup tu tuan-tuan, tak ada kata apa. Nabi sebut tu 1400 tahun yang dulu. Tuhan jadikan Israfil dan juga alami tahbila dah. Israfil duk siap sedia dah nak tiup. Tunggu semboyan saja. Tunggu signal saja daripada Allah, dia akan tiup. Tapi Tuhan kata, dalam keadaan Tuhan berkuasa untuk jadikan kiamat tu bila-bila masa, hantar saudara sembah. Kalau kami nak, dengan kuasa yang kami ada itu, kami benar-benar boleh menghapuskan penglihatan mata kamu. Murrah Al-Hasan dan juga Imam As-Suddi menyatakan, maksud kata latamasna tu, kami boleh butakan mata. Kami boleh butakan mata mereka kalau kami nak. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibn Kathir. Akan tetapi kami menghendaki ia tidak berlaku. Pasal apa? Pasal tanda kasih kepada manusia. Bila Tuhan sebut kalau kami nak itu, Tuhan nak zahirkan kekuasaannya. Tapi Tuhan buat dah. Kita pernah baca dah dalam sejarah, orang hak lawan Tuhan, cerah mata ni tiba-tiba bangkit pagi esok mata buta. Tak ada lagi lah dalam sejarah. Buta terus, buta kekal. Kalau adalah kes-kes yang macam tu, orang yang biadab dan kurang ajar dengan Tuhan ni, dia akan beringat juga. Tapi Tuhan butakan seketika ada. Hak buta terus, wallahu a'lam. Tapi yang Tuhan butakan on the spot ketika itu, ada. Berlaku pun di zaman Nabi SAW. Macam mana Tuhan nak tunjuk la tamasna ala a'yunihim ini. Banyak berlaku beberapa kes insiden kepada Abu Jahal sendiri yang duk plan
nak bunuh Nabi, yang duk plan nak kenalkan Nabi, tiba-tiba waktu dia dah siap batu dah apa semua untuk lempar atas kepala Nabi yang sedang sujud, dia duk cari Nabi tak nampak. Nabi duk ada di situ. Geng-geng dia daripada jauh, lemparlah, duk cangak apa lagi. Nabi faham macam tu. Dia kata nak lempar apa aku tak nampak. Walhal Nabi duk depan tu, Nabi sedang melaksanakan solat, dia duk di atas Kaabah tu, duk kira nak rejam batu dah. Dia tak nampak. La tamasna ala a'yuni. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah, selepas daripada turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ini di awal-awal proses Nabi menyampaikan seruan Islam kepada penduduk Mekah. Bila turun ayat tu tuan-tuan, antara yang terkesan adalah Al-Awra Ummu Jamil, bini kepada Abu Lahab, yang Tuhan sumpah dan kutuk pada ayat itu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya juga akan diposok masuk ke dalam neraka dalam keadaan isteri itu menanggung bahan-bahan bakar api, kayu-kayu api di atas belakangnya. Ummu Jamil marah. Marah pasal apa? Yang berdendam dengan kamu ni Muhammad, laki aku. Pasal apa aku pun turut sekali. Walhal dia yang tukang cucuh sama. Walhal dia yang lakukan kekerasan juga kepada Nabi SAW. Akhirnya turun ayat itu. Dia tak puas hati, dia cari Nabi. Nabi pada masa tu tuan-tuan sedang santai, sedang duduk rehat-rehat dengan Abi Bakar As-Siddiq di tepi Kaabah. Belah-belah petang ni kot, duduk gitu. Abu Bakar As-Siddiq daripada jauh melihat kelibat Al-Awra Ummu Jamil ni main dengan mungkin bawa kayu, bawa senjata untuk mengancam keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul kebimbangan di hati Abi Bakar As-Siddiq. Imam Ibn Katsir rakamkan kisah ini di dalam tafsir dia. Ucapan daripada Abi Bakar As-Siddiq, dia kata laqad aqbalat hadhihi wa ana akhafu an tarak. Ya Rasulullah, aku bimbang kalau maklum tu main sat gini, aku bimbang keselamatan kamu, aku tak boleh nak jamin. Dia ni passion mengamuk ni ya Rasulullah. Duk rasa macam dia duk cari kamu dah. Nabi katakan kepada Abi Bakar As-Siddiq, innaha lan tarani. Tak apa, relax. Dia tak akan dapat tengok aku lagi. Nabi dengan penuh confident, Nabi dengan penuh yakin kata, innaha lan tarani. Dia tak akan dapat tengok aku. Tuhan akan butakan mata dia saat. Tengok. Kemudian semakin dekat, wanita itu menghampiri Nabi dan Abi Bakar As-Siddiq ketika itu. Nabi bacakan sepotong ayat. Nabi bacakan ayat, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ayat ini tuan-tuan, ayat 45 surah Al-Isra. Ayat 45 surah Al-Isra. Dia pergi berderu, dia tengok Abu Bakar, dia pergi. Dia kata, mana kawan hang? Duk sedap, duk kata ke orang, kalau aku jumpa dia, aku tanya dengan kayu ni. Lebih kurang macam tu. Abi Bakar As-Siddiq tak terkata apa. Sedangkan Nabi dia cari tu duduk sebelah dia. Dia tak nampak ke Nabi duduk sebelah ini? Dia teringat. Nabi sebut tadi ni, perempuan ni tak akan dapat tengok aku. Tak dapat tengok tu pasal apa tuan-tuan? Allah Ta'ala butakan sat mata dia. Dan banyak lagi lah episod-episod lain yang menunjukkan Allah Maha Kuasa untuk membutakan mata manusia bila-bila masa yang dia nak, yang dia kehendaki. Tuan-tuan, kemampuan Allah untuk membutakan mata manusia itu dalil dan bukti betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bila begitu berkuasanya Allah, bila-bila masa dia boleh jadikan dunia yang aman, dunia yang tenang ini untuk berhadapan dengan huru-hara kiamat.
anything simple bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat 66. Kemudian persoalan pada ayat 48, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, bilakah hari yang kamu janji-janji ni Muhammad? Tuhan jawab pada ayat 67. Tuhan jawab pada ayat 67. Tuan-tuan buka ayat 67. Ayat itu berbunyi, walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Tuhan jawab, kalau kami naklah, pasti kami akan ubah keadaan jasmani kamu yang cergas, yang boleh bergerak ke sana kemari, yang boleh pi sana, yang boleh pi sini ni. Kalau kami nak, lamasakhnahum ala makanatihim, kami akan jadikan kamu tu kaku, beku, freeze, tak boleh pi ke mana. Seolah-olah kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala ada satu remote. Dalam remote tu ada satu button function dia pause. Tuan-tuan ada TV kan? Kita ada smart TV, kita ada video player dan sebagainya. Dalam banyak-banyak button itu, ada button play, ada button pi ke depan, ada button pi ke belakang, ada satu button dia lambang dua. Betul? Tekan hak tu, hak tengah duk filem yang tengah running ke apa, dia akan stop. Tuhan kata, kalau kami nak, lamasakhnahum ala makanatihim, kami tekan button tu, hang yang duk cerdas sana sini, duk pi mai sana sini tu akan kaku, tak boleh pi tak mana. Dan Tuhan gambarkan tak boleh pi ke mana itu, famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Bila kamu dah kaku, kamu dah beku, tak boleh bergerak ke sana kemari, kamu nak pi ke depan pun tak boleh, nak patah balik ke belakang pun tak boleh. Kalau kami nak, Tuhan kata. Tapi Tuhan tak tunjuk, Tuhan tak buat kepada kita tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sifat Rahman, sebab sifat kasih dan sayang. Mau kalau Tuhan buat, Tuhan tunjuk sekali, CNN ke, Al Jazeera ke, paparan berita-berita di dunia ni akan pasti sibuk membuat liputan. Dan pastinya liputan itu akan menyentuh hati manusia dan membuka mata-mata manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Taala tak tunjukkan kepada kita tuan-tuan, tapi Allah Taala tunjukkan kepada sudut alam yang lain. Ayuh kita tengok Ustaz, apa kata mufassirun berkaitan dengan ayat lamasakhnahum ala makanatihim. Kalimah lamasakhnahum ala makanatihim itu maksud dia apa? Al-Imam Ibn Abbas berkata, maksud lamasakhnahum ala makanatihim itu, kami boleh binasakan mereka terus. Dan ternyata Allah Ta'ala pernah selesaikan atas dunia ini beberapa kaum, beberapa bangsa yang terdahulu. Lamasakhnahum, totally clear, habis. Antara contoh, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum Lut yang dimusnahkan, kaum LGBT zaman Nabi Lut yang akhirnya dimusnahkan oleh Allah di kota Sodom. Lah kalilah ni jadi laut mati itu bukti kemurkaan Allah, settle semua. Tuhan pernah buat dah, dan itu dijelaskan oleh Imam Ibn Abbas. Imam As-Suddi kata, dari setengah-setengah kes lamasakhnahum ini kami ubah keadaan fizikal depa ni, kami ubah daripada manusia pi kepada bentuk lain pun ada. Dalam tafsir Al-Jalalain kata, dalam sejarah peradaban manusia ini, pernah Allah Ta'ala ubah manusia-manusia ini kepada bentuk binatang. Ada yang diubah menjadi kera, ada yang diubah menjadi babi, ada yang diubah menjadi batu. Ada. Dijelaskan oleh Imam Al-Jalalain.
manusia daripada fizikal asal ni berubah menjadi batu, jadi babi dan juga jadi kera ini, tuan-tuan, itu dalil dan bukti betapa powerfulnya Allah, betapa berkuasanya Allah untuk ubah fizikal manusia, yang manusia ini Tuhan boleh ubah kepada rupa binatang dan juga kepada makhluk yang lain. Kalau Tuhan yang begitu berkuasa, simple sangat dan mudah sangat bagi Allah untuk petik jari bila-bila masa akan berlaku kiamat. Hang tak boleh fikirkan, wahai manusia. Hang yang jadi manusia ni, kalau Tuhan nak jadi binatang pun ada. Contoh umat Bani Israel yang Tuhan sebut kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu qiradah, kera, khasiin, yang derhaka kepada Tuhan. Tuan-tuan, manusia ni tiba-tiba berubah fizikal jadi kera, jadi buruk. Sebab tu kita tak pelik Charles Darwin, dia ni duk melakukan kajian arkeologi dan sebagainya, duk ambil spesimen tulang, kemudian duk apa semua. Lah kali dia kata apa? Dia kata manusia ni asal daripada buruk kan. Manusia ni berasal daripada monyet, buruk. Itu teori Charles Darwin setelah dia pergi selongkap tulang-tulang yang ada di satu tempat tu. Kemudian dia sambung struktur-struktur tulang tu, lah kali jadi bentuk bongkok dan apa semua, dia buh di komputer, tengok-tengok keluar gambar buruk. Tak peliklah sebab hang pergi kaji di kampung yang memang Tuhan sumpah dulu ni. Tuhan sumpah penduduk kampung itu, dia bantah perintah Allah, bantah perintah Nabi yang diutuskan di situ. Allah Ta'ala sumpah satu kaum itu jadi beruk semua. Dia pergi situ, pergi perkuburan mereka tu, memang jumpa beruk sungguh lah. Tok-tok wan dia juga. Kenapa nak pelik? Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, zaman Nabi Musa juga ada satu kes. Ada satu kes Nabi Musa tanya kepada Allah, siapa yang akan duduk berjiran dengan aku di syurga esok? Aku teringin nak tengok orang tu atas dunia, ya Allah. Nabi Musa kan kalimullah, dia boleh tanya Tuhan bila-bila masa. Apa dia nak tanya, dia tanya. Satu hari dia teringin nak tahu siapa akan jadi jiran sebelah dia di syurga. Tuhan sebut satu nama. Dia tanya, dia ni duduk tak mana, ya Allah? Tuhan pun sebut satu alamat. Hai tuan-tuan, dahlah duduk di syurga tu satu pasal. Duduk berjiran pula dengan Nabi ni. Nabi pula Nabi Musa, Nabi yang terutama di kalangan Bani Israel. Boleh duduk jiran sebelah ni, kira kan? Nabi Musa teringin nak jumpa dia ni. Dapat nama tu, dapat maklumat itu, Nabi Musa pun mula duk cari. Puas dah nak cari, rupanya kawan ni tak duduk di pekan, duduk di kampung. Pi pula kata perut, dia kata ceruk kampung, duk cari. Lah kali duk tanya-tanya, dia kata, ada. Mudah lagi dia ni. Kalau tuan, mereka pun tak tahu kata tu Nabi Musa, kalau tuan nak cari dia, alamat dia, tuan ikut jalan ni sekian. Cari tuan-tuan sampai hujung kampung. Lah kali ketemu satu rumah. Daripada rumah itu, Nabi Musa pun bagi salam, minta izin nak masuk. Kali pertama, tak dengar lagi deras suara. Duk dengar bunyi, duk di bilik ayak. Ayak duk siram. Brum. Tuan rumah duk kalut mandi kot. Lepas tu, barulah dengar suara menjawab daripada rumah. Waalaikumsalam kadi. Minta maaf tuan, saya sedang sibuk di bilik ayak ini. Tuan jemput masuk dulu. Sekali kita sembang. Nabi Musa masuk, tunggu. Lepas daripada bunyi duk siram ayak di bilik ayak tu tuan-tuan, tiba-tiba lelaki tadi bawa keluar mai seekor babi. Babi betina. Dia pergi dukung babi itu, pergi letak di satu tempat katil, dia pergi ambil towel duk pilak babi tu. Buh bedak ikon apa semua, tak tahu nak kata lah. Kan, Nabi Musa kata, lagu mana jadi teman aku di syurga? Duk main dengan babi ni. Lepas tu, minta maaf tuan. Saya ada urusan lagi. Dia pederah pula pergi ke bilik ayam. Brum, duk cebok ayam itu.
Kemudian sekali dia dukung pula seekor babi jantan, hak besar lagi daripada babi betina tu. Tak di satu tempat, duk lap semua. Selesai semua tu, dia pergi jumpa Nabi Musa. Bukan seekor dia ni, 2 ekor. Bila begitu Nabi Musa tanya, minta maaf, saya ni Musa alaihissalam. Barulah anak muda tu, minta maaf tuan, saya tak kenal. Inikah Musa bin Imran? Ya, saya lah Musa bin Imran, Nabi untuk Bani Israel. Awak yang tuan main ke rumah saya ni, minta maaf, saya tak sempat nak layan tuan, saya tak sempat nak entertain tuan. Tu siapa yang kamu duk pergi angkat apa semua tu? Tuan, minta maaf, itulah mak dan ayah saya. Awak yang jadi macam tu, dulu mereka rupa manusia biasa. Mereka melahirkan saya. Waktu mereka muda memang mereka manusia. Tapi adalah dosa besar yang mereka buat di sisi Tuhan, yang akhirnya Tuhan murka, dia jadi rupa lagu ni. Tapi bagi saya, mereka tetap mak dan ayah kandung saya. Berubahlah jadi binatang yang sekeji dan sehina manapun, dia mak dan ayah saya. Sebab tu saya berbakti dan berlaku ihsan pada mereka. Fahamlah Nabi Musa bahawa anak muda ini anak yang berlaku baik, yang berbuat ihsan kepada mak dan ayah dia. Orang yang berbuat baik kepada mak dan ayah dia, syurgalah tempatnya. Dan syurga yang bukan lekeh-lekeh, di sebelah dan di samping Nabi yang terutama di kalangan Rasul Ulul Azmi. Poin saya tuan-tuan, memang pun ada manusia yang diubah fizikalnya menjadi binatang-binatang ini. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah. Dan dalam dunia pada hari ini, saya ingat tuan-tuan pun terima satu video masa PKP hari itu. Satu video yang memaparkan suasana suhu sejuk yang terlampau ekstrim di Kazakhstan. Video tu tunjuk suhunya drop sampai negatif 51 darjah. Bukan negatif 1, negatif 51 darjah. Tiba-tiba dia drop. Drop tu tuan-tuan, dalam video tu tulis animals and the open air. Dia terus jadi freeze, berdiri dalam keadaan tak pi ke mana. Ini membuktikan ayat mudhiyan wala yarji'un. Nak pi ke depan pun tak boleh, nak pi ke belakang pun tak boleh. Saya share video tu pada Tuan Haji Azlan. Nanti Tuan Haji boleh bagi pada grup masjid. Kan dalam tu tuan-tuan boleh tengok pengembara ataupun orang kampung yang duduk di kawasan itu tuan-tuan, depa explore di kawasan padang pasir itu. Binatang ini, kambing-kambing gurun, binatang-binatang liar yang ada di kawasan padang pasir itu, tidak binatang ni tuan-tuan, dia sangat peka dengan cuaca. Tapi mungkin dia duk rasa dia boleh pi lagi dalam cuaca tu. Dia tak sangka saat dia sedang berlari tu, tiba-tiba Tuhan freeze-kan dia dalam suasana suhu yang sangat sejuk, negatif 51 darjah. Ada satu binatang tu, Tuhan freeze-kan dia di saat dia sedang angkat kaki. Tak nak turun lagi kaki tu. Duk berdiri tegak, 3 kaki, 1 kaki lagi tunggu nak letak. Freeze pada masa tu. Pengembara tu pi dekat dia, tenang dia, bup jatuh. Tubuh bentuk elok, bulu duk ada elok lagi, mata duk jegil lagi. Tapi dia pun tak dan pi ke mana-mana. Tidak, binatang ini antara makhluk Tuhan yang sangat peka dengan cuaca. Tapi main dengan kuasa Tuhan ni nak pi mana pun tak boleh. Ini menjelaskan kepada kita tuan-tuan, di saat berlakunya gegak gempita kiamat esok, kalau Tuhan nak, Tuhan boleh buat suasana tu. Hampa tunggu, haduk cangak tu, tunggu kata bila kiamat tu, Tuhan freeze-kan ketika itu. Han tunggu azab kiamat tu main dekat kamu. Walau nasya', kalau kami nak, Tuhan kata. Kan?
Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ini ibrah daripada ayat 67 ini tuan-tuan, Tuhan nak peringat kita hukuman Allah kepada manusia di dunia dengan perubahan bentuk dan juga fizikal ini telah pun Tuhan jadikan kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi kalau Tuhan nak mula balik, Tuhan nak buat balik untuk kita, benda itu sangat mudah sangat bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya nak akhirkan sikit pada ayat yang ketiga untuk jawab soalan tadi. Jawapan yang ketiga pada persoalan ayat nombor 48, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Tuhan jawab pada ayat 68. Tuan balik buka Ustaz ayat 68. Apa ayatnya? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Sesiapa yang kami panjangkan umur dia. Wa man nu'ammirhu, siapa-siapa yang kami panjangkan umur dia, nunakkishu fil khalqi, nescaya kami akan kembalikan episod ataupun fasa hidup dia. Kami akan, kerana hidup kita ini satu kitaran. Bermula daripada alam baby, yang semua orang kena bantu, semua orang kena suap makan, bagi minum, gantikan pakaian dan sebagainya. Kemudian kita sudah mula merangkak, bertatih, berhenti berjalan, kemudian pandai berlari, kita meningkat dewasa, kita jadi seorang yang kuat, gagah, boleh buat apa sahaja. Kemudian kita semakin berupaya, semakin mewah, semakin sedap kehidupan, stabil kehidupan kita. Kemudian kita pergi kepada satu fasa, kita meningkat tua. Dulu berjalan dengan dua kaki, tapi kali ini sudah perlu ditompang dengan tongkatnya. Ada di kalangan kita yang tak upaya lagi berjalan dengan tongkat, terpaksa disuruh dengan kerusi rodanya. Alam itu berpusing, kehidupan kita tu berpusing fasanya. Sampai satu masa manusia tadi akan, kalau Tuhan panjang lagi umur, dia akan pergi kepada usia nyanyuk. Waktu nyanyuk tu tuan-tuan, sejibik macam mana baby balik. Tuhan suruh, tengok tu. Wa man nu'ammirhu, siapa-siapa yang kami panjangkan umur dia, nescaya kami kembalikan balik proses kehidupan. Bolehkah kita halang benda tu? Bolehkah kita kata, saya tak mau fasa ni, saya nak stay dalam keadaan fasa la ni, saya syok duduk sini? Tak boleh, tuan-tuan. Kalaulah boleh stay, janin-janin yang dalam perut mak tu, semua nak duduk dalam perut mak dia. Syok dalam perut mak. Makan apa mak makan, minum apa mak minum, mak dia yang teruknya. Kan? Tapi sampai satu masa Allah Ta'ala kata, hang mesti keluar daripada alam rahim ini, mesti keluar daripada kandungan ini, tempuh kehidupan dunia. Bila dah tempuh kehidupan dunia, nak patah balik ke alam rahim, nak rosok masuk dalam perut mak, tak boleh lah. Sonok pula dengan kehidupan dunia. Tapi kita tak boleh nak, hak tu pun kita tak boleh nak halang. Kita kena ikut proses itu. Dulu rambut kita hitam, dan ini sudah semakin memutih. Rambut beruban itu pun kita tak boleh nak hentikan proses dia. Lepas tu anak sembang kemas duk tanya kiamat tu bila. Kalau hang cekap, halang proses perubanan itu berlaku. Hak tu pun tak boleh. Dulu kamu tak pakai spek, tapi disebabkan semakin rabun mata itu, terpaksa pakai spek. Itu pun kita tak boleh nak halang. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Kan fasa kehidupan kita ni tuan-tuan, dulu masa kita umur remaja, kita ada masa, banyak masa. Dan kita ada tenaga. Kuat. Cuma satu yang kita tak ada, kita tak ada harta. Dituduh ayan saja. Kemudian Tuhan sampaikan kita pada fasa yang berikutnya, kita bekerja. Di saat kita bekerja tuan-tuan, kita ada harta dah. Kita tak ada masa remaja dulu. Kita ada harta dan kita ada tenaga lagi.
masih lagi ganteng, masih lagi gagah ini. Cuma satu yang kita rasa kuih tak ada. Apa dia? Masa tak ada pula. Duk kalut dengan benda lain. Bila kita sampai kepada warga emas, fasa warga emas ini tuan-tuan, masa warga emas ni reta pun ada. Masa pun banyaklah insya-Allah. Kan cuma satu yang kita tak ada pada masa ni, tenaga hidup orang. Itulah fasa kehidupan. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala yaqil. Ketika kita berusia 4 tahun, waktu tu mak kita akan kata kita ni anak yang paling berjaya. Pengiktirafan mak ni kepada anak yang usia 4 tahun ni bila kita tak kencing dalam seluar. Masa mak 4 tahun. Teralah anak mak tak kencing malam dah. Tak gaduh pakai pampers dah, tak gaduh pakai ni dah. Pakai tidur dengan seluar tu je. Pengiktirafan kejayaan ketika usia 4 tahun tak kencing dalam seluar. Waktu usia 8 tahun, berjayanya kita ketika itu, kita reti untuk balik ke rumah sendiri. Tahu jalan pulang ke rumah tak sesat. Waktu kita usia 12 tahun tuan-tuan, kita ada kawan-kawan yang kita bawa balik ke rumah. Artinya orang tua kita faham, anak kita ni pandai berkawan. Itu fasa kehidupan. Waktu dia berusia 18 tahun, kejayaan kita dinilai bila waktu itu kita sudah ada lesen memandu dan lulus SPM dengan elok. Naik umur 23, kejayaan pada masa tu tuan-tuan, kita dapat keluar grad daripada universiti ataupun daripada mana-mana institusi pengajian tinggi. Masuk umur 25, ukuran kejayaan pada masa tu apa? Kita dapat pekerjaan. Masuk usia 28 tahun, ukuran kejayaan pada masa tu, kita sudah bina kehidupan, sudah ada isteri dan juga suami. Waktu usia 30-an, ukuran kejayaan kita pada masa tu, kita sudah kukuh sikit dan sudah ada anak-anak yang menghiasi kehidupan kita. Ukuran kejayaan ketika kita berusia 35 tahun, kita sudah mula memiliki aset sendiri. Dah ada rumah dah, ada kereta atas nama kita dan sebagainya. Ketika usia 45 tahun, ukuran kejayaan pada masa tu, tuan-tuan still yang kelihatan masih muda dan bertenaga. Tuan-tuan berjaya pada masa itu. Ketika usia tuan-tuan 50 tahun, kejayaan pada masa itu apa? Dapat tengok anak-anak hak kita duk didik dan beri pendidikan lah ni, masing-masing sudah mula menunjukkan kejayaan seorang-seorang. Itu ukuran kejayaan ketika umur 50 tahun. Ketika usia 55 tahun tuan-tuan, ukuran kejayaan kita masih mampu memenuhi tanggungjawab suami isteri. Usia 60 tahun, tuan-tuan dikira berjaya jika boleh drive kereta sendiri. Tak perlu driver. Kita sendiri drive. Kami hidup kawan dengan dia ada satu driver yang cekap. Dia pula yang jadi driver kita. Naik van tu, pergi sampai ke Tuan Haji Wahab. Tuan Haji Wahab tuan-tuan, dia umur 69. Dia jadi driver kami pergi ke mana-mana. Umur 69, dia drive. Itu memang usia yang sangat hebat untuk dia. Kemudian, ketika usia 65 tahun tuan-tuan, ukuran kejayaan pada masa tu, tuan-tuan hidup tanpa sebarang penyakit. Hebat. Fasa kehidupan. Orang lain duk sakit belakang dah. Kita still healthy lagi. Sihat dan bertenaga. Usia 70 tahun, tuan-tuan dianggap berjaya bila tuan-tuan tidak merasa diri kita itu menjadi beban kepada orang lain. Kita masih independen. Kita masih boleh teruskan kehidupan kita tanpa susahkan orang lain. Usia 80 tahun, usia 75 tahun, tuan-tuan dianggap berjaya bila tuan-tuan masih lagi ada kawan yang sebaya umur dengan kita. Itu payah jumpa lah. Kan? Payah jumpa lah. Boleh duk tengok gambar, boleh duk pangkah lah.
Tapi kalau duk ada rate lagi, ada lagi sebayar lagi, berjayalah ketika itu. Ketika berusia 80 tahun tuan-tuan, kejayaan tuan-tuan ialah masih ingat balik jalan pulang ke rumah. Patah balik lah. Kan? Kadang-kadang bukan gaduh pergi ke rumah. Apa nama, anak pesan tang shopping mall tu, ayah tunggu tang ni. Kan? Lagi ayah tu berasa dia nak kencing, dia pergi bilik ayah. Dia nak patah balik tempat tu pun tak tahu lah. Handset pula tinggal lah kereta. Jenuh. Tapi itulah ukuran kejayaan. Ketika bila? Ketika usia 80 tahun. Usia 85 tahun tuan-tuan, ukuran kejayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak kencing, tak berak dalam seluar. Bukankah itu fasa kehidupan? Kalau kami nak, yang kami panjangkan umur ini, dia akan kembali balik, rotate balik kepada fasa kehidupan itu. Hak tu pun kita tak boleh nak halang, yang tu pun kita tak boleh nak balas. Kita tak boleh nak tahan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir Ibu Katsir sebut, Allah Taala nak bagi tahu kepada manusia ini, setiap kali umur kita panjang itu tuan-tuan, kita akan kembali kepada kelemahan. Setelah kita kuat sebelum ini, kita akan pergi kepada kelemahan. Kita akan kembali kepada keletihan selepas pada kita semangat. Kalaulah kita ni pun mengalami proses perubahan tu, awak dunia tak alami ke perubahan yang sama? Awak dunia kuih muda kan? Dunia yang kita duduk ni pun semakin tua. Kita yang kita duduk rasa muda ni pun tak boleh nak halang proses itu. Dunia yang kita duduk ni lagi tua. Lagi-lagilah dia akan berhadapan dengan proses yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, afala yaqilun, tidakkah kamu reti dan mengambil pengajaran daripada peringatan-peringatan tersebut? Saya kira itulah sedikit perkongsian pada pagi ini bagaimana 3 ayat 66, 67 dan 68 menjawab persoalan pada ayat 48. Nanti ayat 78 tu pula tuan-tuan, Tuhan jawab lagi. Tuhan jawab juga dalam surah Yasin. Dia duduk di hujung-hujung. So proses tadabbur kita tu dia akan skip bincang ayat 48 tapi pi pada ayat 66, 67, 68. Sekali nanti kita akan sambung balik ayat 49. Ayat 49 tu Tuhan nak cerita proses kiamat. Kan, dengan trompetnya, dengan tiupan sangkakalanya dan sebagainya. Kita akan ikut flow tu sikit-sikit insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Nota tafsiran ini saya share juga dengan Pak Teh, dengan Tuan Haji. Nanti dia mungkin akan share dalam grup. Kan, sebab dalam PDF tuan-tuan boleh rujuk situ sekali dengan video yang saya sebutkan sebentar tadi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.